Salam hormat, saya Dain Nur Hafiz bin Hamzah. Pentadbiran awam merupakan salah satu pengurusan yang dilaksanakan dalam sebuah organisasi yang bersifat publik, di mana ia didasarkan dengan kekuatan politik dalam usaha memenuhi kepentingan atau urusan bagi sistem masyarakat dan menghasilkan suatu kesejahteraan dalam negara. Apabila menyingkap tentang tata cara atau kaedah pentadbiran awam ini, maka dapatlah dilihat bahawa pentadbiran awam itu sendiri dapat diimplementasikan melalui beberapa cara, iaitu pertama, pentadbiran awam secara berpusat dan terpusat, iaitu kebiasaannya terdiri daripada pentadbiran yang memiliki Presiden, Setiausaha, Majlis Eksekutif dan pejabat peguam negara, mengetengahkan fungsi negara yang ditadbir oleh kepelbagaian badan mempunyai kemampuan dalam pelaksanaan sesuatu bidang. Kedua, pentadbiran awam secara parastatal. Pentadbiran awam ini pula kebiasaannya dijalankan dalam sesebuah syarikat, organisasi maupun persatuan yang bekerjasama bagi mencapai matlamat negara, tetapi ianya bukan termasuk dalam perkhidmatan awam. Pentadbiran ini hanya membolehkan beberapa syarikat dicipta oleh perundangan bagi membantu menyelesaikan masalah negara yang berkemungkinan tidak mampu untuk dicapai oleh organisasi maupun entiti yang lainnya. Istilah pentadbiran awam ini juga mampu ditakrifkan sebagai medium pelaksanaan terhadap kebijakan seseorang pemerintah ataupun kebijakan awam yang dirumuskan melalui sesuatu eksekutif pemerintahan. Apabila bercerita tentang pentadbiran awam, maka perlulah difahami bahawanya pentadbiran awam itu merupakan satu pengurusan yang mempunyai manfaat kepada masyarakat umum yang bertujuan untuk memenuhi segala bentuk keperluan dalam mempromosikan sesebuah kebaikan sosial. Kebiasaannya, pentadbiran awam mempunyai fungsi pelaksanaan yang sangat luas dan ianya dilakukan dengan 3 corak pendekatan yang merangkumi pendekatan dengan penekanan perkhidmatan serta kebajikan sosial, pendekatan dengan penekanan keuntungan dan pendekatan melalui pengaplikasian adunan bagi kedua buah pendekatan awalan seadun 2006. Seperti mana yang diketahui, pentadbiran awam ini menjadi asas dalam pengurusan sesebuah negara kerana ianya sendiri amat menitik beratkan segala elemen kenegaraan termasuklah perundangan, kehakiman dan eksekutif berdasarkan pendekatan dan ciri pentadbiran awam itu sendiri. Penentuan kejayaan bagi sesebuah pentadbiran awam dalam memenuhi keperluan masyarakat amat penting dalam memastikan sistem pengurusan adalah di tahap yang memberangsangkan. Tugasnya ini akan mengkaji, menilai bagaimana pentadbiran awam dilaksanakan melalui penilaian latar belakang terhadap sosio-ekonomi dan hubungan antarabangsa selain melihat kepada sistem pemerintahan yang diaplikasikan bagi keduanya untuk merealisasi pengurusan awam yang berkesan. 2 buah negara yang akan dibincangkan melalui tugasan ini merupakan negara antara Indonesia dan Jepun. Salam sejahtera, nama saya Song Ching Leng, nombor metrik 267402. Saya akan menerangkan mengenai tujuan dan objektif. Tujuan bagi tugasan ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti keperluan perbandingan pentadbiran awam bagi 2 buah negara yang berbeza. Tugasan ini dilaksanakan bagi memenuhi objektif seperti yang berikut. Yang pertama, akan menguraikan sistem pentadbiran awam sebagai sistem penting dalam pengurusan negara melalui pengetahuan yang mampu menghujahkannya. Yang kedua, menganalisa serta menguraikan latar belakang setiap negara yang dipilih dengan lebih mendalam berdasarkan perihal penting termasuklah konteks sosioekonomi dan perhubungan antarabangsa negara. Yang ketiga, membincangkan segala perubahan sistem pemerintahan dan faktor yang memberi kesan terhadap perubahan sistem pemerintah bagi sebuah negara. Manakala yang terakhir adalah menjalankan perbandingan terhadap negara dipilih bagi meneliti perbezaan pentadbiran awam serta pemerintahan yang dilaksanakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Zawani binti Abdullah, nombor metrik 267310. Indonesia merupakan sebuah negara yang berasaskan republik yang juga dikenali sebagai Republik Indonesia, yang mana merupakan sebuah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Indonesia juga mempunyai perekonomian yang agak stabil meskipun ekonomi Indonesia pernah mengalami kemerosotan sekitar tahun 1990-an akibat krisis keuangan Asia, namun ianya telah semakin pulih. Indonesia turut mempunyai nilai sosioekonomi tersendiri yang seperti mana diketahui sosioekonomi menjadi kredibiliti bagi sesebuah negara dalam menentukan posisi dan kedudukan masyarakatnya berdasarkan aktiviti ekonomi, pendidikan serta pendapatan mereka.
Selain daripada mempraktikkan sosioekonomi yang baik, hubungan luar negara atau antarabangsa turut menjadi asas kepada pentadbiran negara dalam usaha untuk mewujudkan jalinan kerjasama serta komunikasi dengan negara lain demi memperteguh kepentingan politik, ekonomi dan keselamatan negara. Indonesia menjadi negara yang sangat aktif dalam usaha mewujudkan perhubungan antarabangsanya melalui pelaksanaan konsep lingkaran politik luar negeri. Indonesia juga telah melakukan beberapa dasar yang meliputi ideologi, ekonomi, politik dan keamanan. Melalui dasar ideologi ini, Indonesia telah menjalin kerjasama dengan negara Asia Afrika yang mana kesemua negara ini adalah negara anti-kolonisme dan menjunjung tinggi perdamaian. Jepun merupakan sebuah negara kepulauan di Asia Timur yang terletak berhampiran dengan barat Lautan Pasifik. Tokyo menjadi ibu negara Jepun yang bertaraf ibu kota metropolitan yang didiami oleh lebih 30 juta penduduk. Jepun antara negara yang menguasai ekonomi terbesar di dunia dan dilengkapi oleh sistem pertahanan yang berteknologi canggih. Jepun mempunyai taraf kehidupan yang tinggi dan negara termaju dalam bidang telekomunikasi, kejenteraan serta robotik. Jepun mengamalkan sistem ekonomi pasaran bebas dan kapitalis yang berteraskan ekonomi England dan Amerika Syarikat. Jepun juga menjalankan hubungan luar negara atau antarabangsa yang erat dengan Amerika Syarikat selain turut mengambil bahagian dalam konfrontasi dunia barat terhadap Soviet Union dan Asia Timur. Jepun menjalinkan hubungan perdagangan dengan Malaysia dan menjadi negara ikutan melalui konsep dasar pandang ke timur yang diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jepun diletakkan sepenuhnya di bawah pengendalian Perdana Menteri dan tidak melibatkan campur tangan raja. Raja di negara Jepun hanya sebagai simbolik yang menyatu padukan rakyat dan menguruskan urusan diplomatik. Pada tahun 1947, Jepun menggunakan konstitusi pemerintahan dan undang-undang berdasarkan 3 prinsip utama iaitu kedaulatan rakyat, menghormati hak asasi manusia dan penolakan sebarang peperangan. Selepas Perang Dunia Kedua, Jepun telah mengalami perkembangan pemerintahan dan sistem politik yang mana pengembangan ini melalui 3 fasa. Fasa pertama, tempoh penjajahan dan politik selepas perang, dan tempoh kedua, pertumbuhan ekonomi yang pantas, dan yang ketiganya, kebangkitan yang positif. Sistem pemerintahan Jepun adalah berdasarkan sistem parlimen konstitusional yang mana Perdana Menteri sebagai penguasa pemerintahan. Kabinet mempunyai hak dalam membubarkan parlimen yang merangkumi majlis rendah, malahan parlimen mempunyai kuasa untuk mengangkat Perdana Menteri dalam pentadbiran. Kabinet yang dilaksanakan diawasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan Konstitusi 1947 yang mana ketua mahkamah ini akan dipilih oleh Kabinet. Mahkamah Agung adalah institusi yang menguasai segala tugas parlimen dan menggubal undang-undang serta melalui proses impeachment. Cabaran atau isu paling menggugat sistem pemerintahan dan pentadbiran di Jepun ialah persekitaran Jepun itu sendiri kerana terletak di lingkaran api Pasifik sehinggakan seringkali negara ini berhadapan dengan bencana alam seperti taufan, tsunami, gempa bumi dan kebocoran loji nuklear. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Firdaus bin Jamil Halabi, nombor Metrik 267185. Perbandingan sistem pemerintahan Jepun dan Indonesia. Secara amnya, pemerintahan Jepun dan Indonesia terlihat seperti mempunyai sedikit persamaan dari segi pembahagian kuasa kepada 3 badan berbeza iaitu legislatif, yudisiari dan eksekutif. Namun keduanya masih mempunyai perbezaan dari segi sistem pemerintahan secara keseluruhannya. Indonesia mengamalkan pemerintahan secara sistem presiden yang meletakkan presiden sebagai yang berkuasa mutlak dalam pemerintahan negara, manakala Jepun mengaplikasikan sistem pemerintahan parlimen konstitusional yang meletakkan Perdana Menteri sebagai ketua negara tetapi turut mempunyai raja sebagai simbol kerajaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azri Afendi bin Azman, nombor Metrik 267452.
Secara kesimpulannya, pentadbiran awam dan perbandingan pentadbiran sangat penting dibuat oleh setiap negara dalam melihat serta menilai bagaimana sesebuah sistem pemerintahan itu diaplikasikan. Sistem pentadbiran awam sangat signifikan bagi sesebuah negara dalam usaha untuk mewujudkan satu kesejahteraan bersandarkan kepada keperluan sebenar sesebuah tampuk pemerintahan. Setiap negara juga mempunyai pemerintahan yang unik dan bertepatan dengan keperluan sosioekonomi dan keadaan persekitaran sesebuah negara. Malahan, kebijakan dalam pemerintahan dalam mengendalikan turut menjadi batu loncatan dalam kebajikan sesebuah pentadbiran awam. Di akhir tugasan ini, kumpulan kami telah berjaya menghuraikan dan menghujah perbandingan dua buah negara dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran awam yang telah dikendalikan. Sekian, terima kasih.